Pemacam guys, selesai sudah perlawanan semalam dan diakhiri dengan Sabah membawa pulang 3 mata untuk kita untuk meneruskan lagi perlawanan Liga Super tahun sesi inilah tahun 2022 ni. So adakah anda berpuas hati dengan performance yang ditampilkan oleh player-player Sabah pada perlawanan tu, dan adakah kamu rasa Sabah layak untuk mendapat kemenangan pada perlawanan tu juga? Dan ada beberapa lagi isu-isu yang menarik lah yang terjadi pada perlawanan tersebut, dan salah satunya juga ada melibatkan pengulas bola sepak semalam tu. Kalau kamu ada kesempatan, kamu pergi cek lah full time punya video. Memang bersedih aku dengar. So anyway guys, anda sekarang berada di SRTV. So video kali ini adalah mengenai ulasan perlawanan match day keempat yang telah berlaku di antara Sarawak dan juga Sabah. So jom kita mulakan. Ini adalah kedudukan terkini selepas selesai hari keempat perlawanan di Liga Super ni guys, di mana Johor masih lagi menduduki takhta untuk Liga Super dan diikuti oleh Sabah. Tahniah untuk Sabah berada di kedudukan kedua, diharap dapat memaintainkan kedudukan ni, at least top 5 pun okey lah. Dan kalau kita tengok sini, Malang untuk Terengganu, pasukan yang dulunya berada di top 5 baru saja memulakan 2 perlawanan dan belum lagi mendapat sebarang kemenangan dan berada di kedudukan di bawah Liga. So satu kejutan lah sebenarnya untuk aku bila nampak Terengganu belum berjaya meraih sebarang kemenangan, di mana pada perlawanan pertama diorang telah berjumpa PJ City, kalah dengan PJ City, dan of course pada perlawanan match day keempat ni berjumpa dengan JDT. So itu bilang orang no brainer lah. So kalah lagi dengan JDT. So satu permulaan yang hambar untuk Terengganu. Dan Sarawak, pasukan yang kita tentang pada perlawanan match day keempat ni, berada di kedudukan 11 dan masih juga tidak dapat mengutip sebarang mata. Dan apa yang menarik untuk pasukan Sabah guys, selain daripada kita telah menang 3 perlawanan sebelum ni dan mendapat 9 mata, adalah bolos yang kita perolehi daripada 4 perlawanan ni adalah sebanyak 2 sahaja. Okey, berada di kedudukan kedua juga, dan Johor bolos 1. Ini pula adalah perkongsian daripada akhbar tempatan yang mengeluarkan artikel mereka yang mengatakan bukan senang untuk Sabah menang pada perlawanan itu. Mandi peluh guys, dia orang cakap. Okay. So memang siapa-siapa yang ada tengok perlawanan itu, memang satu perlawanan yang tentangan yang cukup hebat lah bagi aku. Kedua-dua pasukan beraksi dengan cemerlang. Perlawanan ini lebih hebat daripada perlawanan sewaktu Sabah menentang Melaka sebenarnya. Dan artikel seterusnya adalah mengatakan penalti membantu Sabah memenangi aksi Borneo Derby. So ini boleh dikatakan kira nasib baik jugalah untuk Sabah, kerana kedua-dua pasukan, macam ucap tadi, kedua-dua pasukan telah membuat serangan demi serangan yang cukup menakutkan, cukup hebat, yang boleh membuahkan hasil, tapi kecekapan penjaga gol bagi kedua-dua pasukan menidakkan, dan juga pertahanan kedua-dua pasukan juga menidakkan percubaan-percubaan yang telah cuba dilakukan pada perlawanan tersebut. Ini adalah percaturan daripada Ong Kim Swee, di mana masih lagi mengekalkan position 3-4-3 seperti mana yang telah OKS lakukan pada 2 perlawanan sebelum ni. Dan apa yang menarik untuk kesebelasan utama, akhirnya satu anak Sabah menjadi starting 11 pada perlawanan ini, itu Rawilson Batuil diturunkan menggantikan Nazirul Naim, kerana Nazirul Naim ni adalah defender Sabah yang telah turun kalau aku nak siap sebanyak 3 perlawanan dan digantikan dengan Rawilson Batuil. Dan seterusnya pemain-pemain import Sabah terus berada di dalam kedudukan masing-masing, di mana Pak Tisu berada di midfield, Jackson selaku ketua utama di bahagian pertahanan, dan Neto Pesua mengetuai barisan serangan. Dan untuk ini memang tidak ada banyak perubahan untuk Sabah. Kebanyakan pemain diturunkan adalah sama, kecuali macam aku sebut tadi adalah untuk Rawilson Batuil. Dan ini pula adalah untuk Sarawak. Sarawak juga menurunkan pemain yang hampir sama pada perlawanan yang sebelum ini, di mana mereka seri pada perlawanan tersebut dan satu pertukaran telah dilakukan. Selamat pagi, salam sejahtera saudara, sekali lagi dari Stadium Negeri di Kuching, Sarawak untuk pertemuan aksi di Liga Super Malaysia bagi pertemuan di antara tuan rumah Sarawak United FC bertemu dengan Sabah FC. Sekali lagi
Borneo Derby, pertemuan yang dijangka menarik untuk kita saksikan. Jepun satu antara ke tengah sekarang ini, tapi dia tanduk keluar, cuba dirampas oleh Sadil Ramdhani ataupun Badrul Bhatiar. Satu antara ke tengah, peluang tandukan sedikit tersasar melampaui palang gol daripada Taiki Kagayama. Pessoa cubaan terus, tapi satu lagi rembatan daripada Sadil Ramdhani dapat diselamatkan oleh Syabini Alawi. Persepahaman pemain sudah pastilah, beberapa pemain tidak mempunyai masalah. Peluang sekarang ni bagaimana? Satu rembatan terus yang dilakukan oleh Tommy Mawat. Agak lambat pressing dilakukan di situ oleh S. Vinod. Tolakan ke belakang kepada Rizal Ghazali. Cubaan terus ataupun hantaran yang cuba dilakukan tetapi tidak menjadi, terlalu kuat daripada Rizal Ghazali. Pemain daripada paling Kedah. Satu serangan sekarang di Sabah United. Sadil, rempatan tepat daripada Sadil dapat ditampan oleh Syabini Alawi. Sekali lagi follow up yang dilakukan. Peluang yang dimiliki di situ oleh Tommy Mawat yang cuba untuk melakukan tindak balas. Satu antara ke dalam kawasan penalti bagaimana? Dapat dilanda. Peluang kepada Sarawak, berlaku perebutan dan kedua di sebelah kanan pintu gol. Walaupun sempat menguis bola itu tadi. Naon Syami, Sarawak United di sebelah kiri sudah pun meminta bola Lee Chang Hun. Bagaimana kali ini rembatan, tetapi tinggi rembatan yang dilakukan oleh Lee Chang Hun. Antaran pendek saja sekarang ini mencari Naon Syami. Kembali ke belakang, ke tengah bagaimana tandukan. Sekali lagi Francis Kone tidak dapat melepaskan tandukan tepat ke arah pintu gol pasukan Sabah FC. Ujian kepada dapat merampas bola. Francis Kone sekarang ini. Bahaya untuk pasukan Sabah. Gopi antara ke tengah tetapi Ujian Akbar tidak dapat. Bola masuk ke dalam kawasan kotak penalti dan penalti diberikan oleh pengadil. Kesilapan saya kira yang dilakukan di situ oleh Gonzalo Soto. Badrul Bhatiar. Apakah ini adalah sumbangan gol pertama untuk Badrul Bhatiar pada musim ini bersama dengan pasukan Sabah dalam aksi di Liga Super. Badrul dan itu dia gol untuk pasukan Sabah. Jadi itulah dia benda-benda yang terjadi di separuh masa pertama dan separuh masa kedua, dan yang kamu dapat sini adalah statistik untuk separuh masa pertama di mana kita nampak di situ Sabah telah membuat sebanyak 9 percubaan dan 9 percubaan itu 2 tepat ke gawang. Dan position untuk kedua pasukan agak seimbang di mana Sabah 55% dan juga Sarawak 45%. Dan daripada kita tengok perlawanan yang terjadi untuk separuh masa pertama tu, nampak Sabah begitu gah waktu permulaan whistle dibunyikan dengan membuat serangan demi serangan di awal 10 minit pertama, dan selepas tu perlawanan menjadi seimbang di mana Sarawak telah kembali berjaya mendominasi perlawanan, membuat perlawanan itu menjadi seimbang dengan membuat beberapa attempt yang bagi aku cukup berbahaya juga lah. Walaupun kita nampak di situ sebenarnya attempt Sarawak adalah satu saja dan satu tu pun tidak ada yang tepat ke gawang, tapi banyak juga pergerakan-pergerakan yang cantik sebenarnya dilakukan oleh pasukan Sarawak ni. Dan ini adalah full time statistik sebaik saja whistle penamat telah dibunyikan. Kalau kita nampak attempt yang cukup banyak bagi kedua-dua pasukan, walaupun bagaimanapun yang menepati sasaran adalah sebanyak 4 sahaja. So memang apa yang terjadi dalam perlawanan ini memang diorang berbalas serangan sebenarnya, dan kalau kita tengok position situ pun berakhir dengan kedua-dua pasukan mendapat 50-50%. Dan sepanjang aku tengok perlawanan ini sampai habis memang bergegar jantung aku tengok semua ni. Okey, dengan aksi-aksi yang diberikan oleh pasukan Sarawak dan juga pasukan Sabah sendirilah. Dan apa yang sekali lagi aku cakap, okey, pasukan Sabah memang kira bertuah pada perlawanan tersebut pada minit ke 80 something. Soto itu pemain defender Sarawak telah mengasari Neto Pessoa di kotak penalti dan kita berjaya untuk mendapat penalti pada minit ke 80 itulah. Dan alhamdulillah lah, aku sebenarnya risau kalau Neto Pessoa yang ambil penalti itu. So pasal aku risau dia masih lagi macam efek apa yang terjadi waktu perlawanan menentang Negeri Sembilan, di mana dia bola yang dia tendang tu berjaya diselamatkan. So Badrul Bhatiar telah mengambil
mengambil sepakan penalti tersebut itu ketua pasukan Sabah dan berjaya menipu penjaga gawang Sarawak. Jadi guys, pendapat penuh aku daripada perlawanan ni, aku sudah tengok lebih kurang 3 perlawanan sebenarnya, 4 perlawanan lah, sama start dari Negeri Sembilan apa semua tu. Aku sebenarnya masih prefer cara corak permainan pasukan Sabah waktu berada di Stadium Likas waktu menentang Negeri Sembilan dan juga di JCT. Okey, nampak bahagian 3 hadapan Sabah tu, iaitu Taikika Gayama, iaitu Pesua dan Sadir Ramlan ni, nampak begitu berbisa sebenarnya dengan percubaan-percubaan, dengan one-two, dengan back pass, dengan trik-trik yang diorang lakukan yang berjaya menipu bahagian pertahanan pasukan lawan lah. Dan ini benda ni aku nak nampak sebaik saja Sabah sudah start bermain di luar laman sendiri, iaitu waktu menentang Melaka dan juga Sarawak. Seperti yang kita nampak sekarang ni, semua itu aku nak nampak pergerakan yang kurang hebat lah bagi aku. Walau macam mana pun waktu menentang Sarawak ni, performance 3 hadapan Sabah ni lebih bagus sewaktu performance mereka menentang Melaka. Dan bagi bahagian defender pula guys, bagi aku ini adalah antara gabungan 3 pemain yang cukup mantap, pasal 3 perlawanan sebelum ni termasuk Sarawak ni lah, KMC telah menggunakan sistem 3 pertahanan, dan so far terbukti memang kombinasi 3 orang ni dan juga taktikal yang ditunjukkan oleh KMC memang berjaya, di mana pada sepanjang 4 perlawanan ini seperti yang kita nampak keputusan kedudukan Liga tadi, Sabah hanya bolos 2 perlawanan. So itu bagi aku, termasuk goalkeeper jugalah, termasuk si Apek juga memang beraksi cemerlang lah untuk 3 perlawanan terakhir ni. Dan aku faham kenapa Datuk KMC berbelanja begitu banyak untuk mendapatkan defender-defender yang kita ada sekarang ni, pasal macam core utama untuk satu pasukan bertahan di sesuatu liga adalah mengelakkan daripada berlakunya gol pada gawang mereka. So untuk mendapatkan pertahanan yang konsisten dan cukup bagus adalah benda yang perlu diutamakan. Itu benda yang aku belajarlah daripada pemerhatian aku di sepanjang liga dan juga EPL ni. So bahagian serangan itu boleh dicakapkan dia jatuh selepas defender. So tidak guna kalau bahagian serangan kuat tapi defender lemah. Banyak mana sekalipun penyerang tu skor, tapi defend lemah, banyak tu jugalah diorang akan kena skor balik. Itu aku nampak situlah kenapa Datuk KMC berbelanja begitu hebat untuk bahagian pertahanan Sabah untuk musim ni. Dan untuk bahagian midfield, bagi aku midfield tidak masalah. Midfield adalah selection yang terbaik setakat ni, kerana link daripada defend ke midfield cukup bagus, dan masalahnya di sini adalah bahagian hadapan saja, kerana kalau kita tengok gol-gol yang telah Sabah berjaya lakukan di sepanjang perlawanan ni, perlawanan waktu menentang PJ City 3 gol, 3 daripada taktik iaitu bola mati, dan gol keempat adalah daripada kesilapan pertahanan Melaka sendiri, dan juga gol ke-5 kita, betul tak? 3, 4, 5 ya. Gol kelima kita adalah dari penalti. So itu kerisauan aku sebenarnya. Itu yang aku rasa Datuk KMC perlu selesaikan secepatnya mungkin, kerana so far bagi aku kita sekarang ni bernasib baik pasal kita belum lagi berjumpa dengan tim-tim yang besar, contoh seperti JDT, Kedah ataupun Selangor, lebih kurang macam tu. Kalau kita jumpa tim ni lebih awal, contoh macam pasukan-pasukan lain di mana Sarawak pun jumpa JDT lebih awal, Terengganu pun jumpa JDT lebih awal, kalau Sabah jumpa JDT lebih awal, aku rasa boleh menjadi satu masalah untuk kita lah, kerana of course target sebenarnya untuk melawan tim besar kalau boleh seri, tapi bagi aku Sabah sekarang layak untuk menang sekiranya berjumpa JDT, provided masalah untuk 3 di hadapan ni kita selesaikan dengan segera. So itu adalah pendapat aku di selepas 4 perlawanan ni lah. Dan selain daripada tu, apa yang benda-benda yang menarik berlaku di sepanjang perlawanan ni adalah terlalu banyak kad kuning dan juga foul. Kalau kita tengok sekali lagi di sini, selepas habis perlawanan saya ada 18 foul daripada Sarawak dan 12 foul daripada Sabah, dan 6 kad kuning telah dilayangkan. Dan satu lagi adalah ulasan daripada pengulas bola sepak malam tu,
banyak kesilapan dia lakukan. So aku dah pasti apa yang terjadi pada beliau lah. Mungkin beliau penat ke apa atau tidak ready. Tapi ini pun antara satu faktor utama yang pihak penganjur perlu utamakan jugalah untuk memberi siapa yang layak untuk membuat ulasan pada perlawanan tu. Pasal kalau ulasan ni tidak tepat, ia boleh membuat orang yang menonton pada perlawanan tu nampak hambar perlawanan tu guys. So sekali lagi inilah kedudukan terkini Liga Super selepas hari 4 perlawanan. Johor berada di tangga pertama diketuai Sabah, Kedah, PJ City dan Selangor. So guys, kalau itu sekian saja video pada kali ini. Bertemu kita untuk video akan datang untuk head to head perlawanan Sabah seterusnya pula akan menentang Kuala Lumpur. Away match lagi Hui, lama ni Sabah baru balik pergi Stadium Likas ni. Ada away match lagi di mana Sabah akan menentang Kuala Lumpur. So kita berjumpa di video tu nanti. Assalamualaikum guys.